Assalamualaikum, peace be upon you. Welcome. Selamat datang ke podcast Sembang Kencang Kasih Terbang. Okey, bersama dengan saya, hos anda pada malam ini, Izu Ikma dalam segmen Kisah Hidupku, Kisah Aku Untuk Kamu. Okey, untuk pengetahuan semua, segmen Kisah Hidupku, Kisah Aku Untuk Kamu ini adalah satu segmen di mana kita akan menjemput perwira-perwira negara untuk berkongsi tentang kisah hidup mereka. Pada segmen kali ini, kita akan membincangkan dan juga kita akan mendengar sedikit cerita tentang perik jerih dan indah manisnya bertugas di kawasan pedalaman Sarawak. Sama dengan saya pada malam ini, seorang gadis yang cukup hebat dan cukup istimewa kerana dalam usia beliau yang muda, beliau sanggup untuk menyambut cabaran bertugas di kawasan pedalaman. Dijemput Saudari Ida. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Saudari Ida. Ya, saya. Okey, untuk pengetahuan para pendengar, Saudari Ida kita ini adalah seorang siswazah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Betul. Pendidikan apa? Pendidikan khas. Pendidikan khas sekolah rendah. Tanpa membuang masa lagi, kata kita terus balik kepada sesi temu bol kita. Saudari Ida. Okey, Saudari Ida, para pendengar kita nak tahu, Saudari Ida ni sebenarnya bertugas sebagai apa? Saya bertugas sebagai pendidik di sebuah sekolah di pedalaman 1 yang terdapat di kawasan daerah Belaga. Pedalaman berapa tadi? Pedalaman 1. Pedalaman 1. Okey, boleh tak Cik Ida ceritakan dekat kami? Pedalaman 1 tu apa? Ada pedalaman 3 ke? Sebab kalau ada 1 mesti ada 2, 3 biasanya kan? Ya, tepat sekali. Pedalaman ni ada 3, iaitu pedalaman 1, pedalaman 2 dan pedalaman 3. Kalau ikutkan, dia melihat kepada tahap kesukaran lah. Kalau dia tidak terlampau sukar, itu kira sebagai pedalaman 1. Kalau tahap kesukaran yang tinggi, dikira sebagai pedalaman 3. Tahap kesukaran tu, tahap kesukaran dari segi apa selalunya? Dia melihat dari segi pengangkutan ataupun jarak dengan bandar, kemudahan yang disediakan, infrastruktur, macam itulah dia dilihat dan dinilai begitu. Maksudnya yang paling susah sekali, paling sukar sekali adalah pedalaman 3. Pedalaman 3 kira. Cik Ida ni kira tak susah sangat lah ya. Ya. Tapi masih lagi dikira sebagai pedalaman lah kan. Ya, betul tu. Okey, tempat bertugas kita dah tanya. Boleh tak cerita dekat kami tentang background sekolah tu? Macam mana rupa sekolah tu? Okey, kalau kawasan persekitaran sekolah saya, dia lebih kurang macam sekolah di luar bandar, dekat tempat lain jugalah. Dia mempunyai bangunan yang konkrit, 2-3 tingkat, ada kantin, ada pondok guide, ada padang dia sendiri dan dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Dekat ni, ya. Infrastrukturnya kira okey lah, kira elok lah. Ya. Kemudahan infrastruktur dalam keadaan yang baik. Lagi satu, saya lupa nak cakap. Okey, kawasan saya tu dia tidak menggunakan elektrik. Kami menggunakan generator yang berfungsi selama 24 jam. Jadi dia ada minyak dia. Kalau minyak tu habis, maksudnya black out lah. Pernah ke? Dah pernah berlaku ke? Setakat ni pernah lah dulu. Tapi dia tak lama sangat. Tapi memang pernah berlaku. Ada sekali tu dia inform awal sebab dia nak isi minyak ke macam mana, adalah yang dia nak selenggarakan. Dia beritahu awal waktu persekolahan, bayangkan. Dalam dia cakap dalam pukul 9 hingga pukul 12 ke macam tu. 9 pagi lah. 9 pagi hingga 12 tak silap saya lah. Tapi Alhamdulillah pukul 11 tu dah ada. Macam tu lah. Tapi tengah hari lah. Maksudnya bukan malam, bukan bergelap lah. Tidak bergelap lah. Walaupun guna generator, tapi kita yang dekat rumah ni, kita masih rasa macam okey, ada elektrik, bukan guna generator.
Maksudnya mencukupi lah setakat ni, Alhamdulillah. Dan saya sangat Okey, berterima okey, okey. kasih kepada orang-orang yang menjaga generator tu. Dan kami sana tak ada stesen minyak. Memang ada satu stesen minyak, tapi bukan menggunakan apa yang nak kita panggil tu. Apa dia? Pump? Kami tak guna pump Lepas tu? untuk stesen minyak. Dia macam teko Okey. besi. Dia ambil satu jab macam tu lah. Mengikut liter. Oh, dia ambil dalam satu bekas macam tu. Bukannya direct guna pipe, guna pump macam tu, bukan? Betul-betul, bukan. Pengalaman pertama. Kira memang sangat tradisional lah. Kira pengalaman yang bermakna jugalah untuk Cik Ida. So, kita beralih kepada soalan seterusnya. Sebelum Cik Ida sampai ke sana, sebab Cik Ida ni nak mengajar kawasan pedalaman ni, apa jangkaan sebelum, expectation Cik Ida? Okey, jangkaan sebelum sebenarnya, walaupun saya berasal daripada Sarawak, tapi Sarawak tu sangat luas ya. Sebenarnya masa mula-mula saya buka surat tu, saya tengok Belaga. Saya tak tahu di mana Belaga ni dan saya tak tahu pun dia pedalaman luar bandar ataupun bandar, saya tak tahu. Wow, satu nama yang sangat unik untuk saya lah. Betul. Bila saya search sekolah tu berada di mana dan lihat dia adalah di pedalaman satu. Jadi macam-macam yang bermain di minda saya sekarang. Boleh ceritakan contohnya apa yang bermain? Itulah tu yang sebab sebelum ni kan suka tengok cerita Teacher's Diary, apa semua tu. Jadi perkara-perkara macam tu yang terus datang menerpa dalam minda ni. Waktu tu adakah aku perlu berjalan kaki, meredah hutan, macam tu kan. Kita akan fikir macam tu. Tapi Alhamdulillah tidak. Masih ada kenderaan, boleh lalu, ada transport lah kiranya. Ada jalan raya. Ada jalan raya lah kiranya. Bukan tanah merah lah. Untuk sampai ke sekolah tu bukan tanah merah lah. Untuk sampai ke sekolah bukan tanah merah. Tetapi kalau dari bandar masuk ke dalam Belaga, yang tu ada dua jalan. Salah satunya jalan tanah merah tu lah. Jalan Balak. Kita panggil Jalan Jayung tak silap saya. Dan satu lagi Jalan Jiwa Memi. Yang tu pun tidak siap sepenuhnya lagi dan sangat berbukit bukau. Ada jalan tidak dalam keadaan yang elok. Jadi untuk sampai masuk ke dalam Belaga, kebanyakannya hanya menggunakan Hilux. Dan kalau hujan, kita tak boleh nak lalu lah sebab jalan tu akan licin. Sebab untuk kita sampai ke Belaga, kita akan melalui banyak bukit bukau. Okey. Terima kasih Cik Ida. Bagaimana pula dengan murid-murid Cik Ida? Berapa ramai murid di sekolah tu? Murid-murid di sekolah, total semua jumlah adalah 400 lebih. 400 lebih? Ramai juga ya? Ya, Alhamdulillah ramai lah, 400 lebih. Dan bilangan guru pula berapa ramai kat situ? 30 lebih. 30 lebih. Okey lah, kira berpatutan jugalah. Okey, tak apa Cik Ida. Boleh cerita pula tentang jadual Cik Ida, jadual sekolah. Berapa masa Cik Ida mengajar? Okey, kalau jadual waktu, saya mengajar sebab saya mengajar aliran pendidikan khas. Saya bukan mengajar aliran perdana. Jadi saya mengajar pelbagai subjek sebab aliran pendidikan khas kat situ tidak ramai, hanya 7 orang. Jadi saya mengajar ada 27 masa. 27 masa? Wow, banyak tu 27 masa. Berapa subjek ya? Ada 5 tak silap. Muzik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, asas kemahiran hidup dengan pendidikan jasmani. Wow. Semua memerlukan kemahiran yang berbeza-beza Ya. Memang saya rasa Cik Ida ni seorang yang berkaliber, seorang yang kreatif dan juga seorang yang sangat berkemahiran. Itu tentang jadual sekolah lah. Okey, tentang jadual harian Cik Ida pula. Okey, untuk jadual harian. Okey, lepas habis sekolah, kebiasaannya sekolah kami ni akan ada meeting juga. Bermula daripada jam 3 hingga jam 5. Sebab seperti yang kita tahu, cikgu ni bukan tugas dia hanya mengajar. Dia ada tugas-tugas sampingan dia juga. Begitu. Sampai pukul 5 lah kiranya. Okey, selepas pukul 5 tu, apa aktiviti Cik Ida pula? Waktu petang, aktiviti saya tak tetap. Dia terpulang pada saya waktu tu. Hiburan kami dekat sana, kami tak ada shopping kompleks, tak ada wayang semua kan. Jadi itulah antara hiburan-hiburannya. Sama ada nak beriadah di luar. Sebab kalau tengok orang Belaga ni bagus. Dia mengamalkan gaya hidup sihat. Dia boleh pusing satu Belaga tu, berlari, macam tu, jogging. Kalau tengok orang-orang kat sekitar tu lah, ada yang main bola tampar, bola jaring, ada yang sangat baguslah. Kalau saya sendiri, saya lebih suka Zumba, cycling, berbasikal. Berbasikal tu baru je lah. Kawasan situ aktif lah sukan petang-petang ni. Aktif. Walaupun kawasan dia kebanyakannya berbukit. Memang saya tabik lah sebab hari tu saya pernah berjalan kaki ke sekolah. Tak sampai sekolah lagi saya dah bengah. Kawasan dia berbukit bukau. Naik turun. Berapa kilometer tu Cik Ida? Berapa kilometer tu jalan kaki daripada rumah ke sekolah tu? Tak tahu nak cakap kira-kira
2 kilometer lebih ke? Daripada rumah lah. 2 kilometer lah. Lebih daripada 2 kilometer lah. Tak silap lah mungkin daripada segi secara kasar. Okay, terima kasih Cik Dah. Terusnya, sebelum kita menutup ni Cik Dah. Ya. Okay, kita dah sampai ke penghujung segmen. Sebelum kita menutup segmen kita pada malam ini, apa harapan Cik Dah untuk bakal guru yang ingin bertugas di sana? Okay, kepada bakal guru, kalau dengar tempat tu pedalaman, jangan takut. Kita tak tahu lagi macam mana kawasan tu. Tak semestinya kawasan tu seperti yang kita jangkakan. Jangan takut untuk sahut cabaran. Okay, kita cuba dulu. Kalau kita rasa kita tak mampu, kita fikir macam mana anak murid kita kat sekolah tu nanti. Macam tu. Sahutlah cabaran tu ya, Cik Dah. Ya, sahut cabaran. Kita sahut awal-awal. Sebab yang tu lah yang kita boleh cerita kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Okey, dulu nenek ni bekerja dekat sini. Macam tu. Pedalaman saya kiranya tak adalah seperti orang lain yang perlu berjalan kaki, perlu menaiki board. Setakat ni saya tak rasa lagi lah yang tu. Ya, itu dalam segmen seterusnya kita akan cuba cari pula cikgu-cikgu daripada pedalaman 3 untuk menceritakan pengalaman mereka dalam segmen Kisah Hidupku, Kisah Aku Untuk Kamu. Okey, kita dah sampai ke penghujung segmen kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk menjadi saya punya tetamu pada malam ni, menjadi tetamu untuk podcast Sembang Kencang Kasih Terbang. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Sama-sama, terima kasih kerana berjemput saya. Dan juga terima kasih atas perkongsian yang cukup menarik hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang mendengar. Okey, ucap sikit terima kasih Cik Dah kepada pendengar. Teruskan mendengar. Terima kasih kepada para pendengar. Okey, ingat kepada semua para pendengar, alang-alang sudah sembang, biar kencang kasih terbang. Nos vemos hasta luego. Ciao. Bye-bye.